Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Buletin 1.30 26 Mei bersama saya Azin Hussein. Antara paparan hari ini, kes COVID-19 di Selangor meningkat 4 hari berturut-turut. Maut dirempuh pemandu mabuk lawan arus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selangor mencatatkan peningkatan kes positif baru COVID-19 selama 4 hari berturut-turut. Daerah Sepang pula menghampiri zon merah apabila merekodkan 40 kes aktif semalam berbanding 11 kes kemarin. Berdasarkan maklumat yang dikongsi Pasukan Petugas Pencegahan COVID-19 Selangor STFC, peningkatan mendadak itu berikutan pertambahan 29 kes baru di Mukim Labu. Kenyataan STFC itu turut memaklumkan secara keseluruhan 53 kes baru direkodkan di Selangor. Semalam menjadikan jumlah kumulatif kes jangkitan COVID-19 mencecah 1,829 kes. Justru kenyataan itu menyatakan tiada lagi kelonggaran Aidilfitri selepas ini dan warga Selangor diminta untuk patuh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat diubah suai sepenuhnya. Selain itu, daerah Hulu Langat juga terus mengalami peningkatan dalam kes baru sehingga 12 tengah hari semalam, iaitu sebanyak 18 kes. Ia menjadikan kes aktif di daerah itu kini mencecah 124 kes dan secara keseluruhan 610 kes. Sementara itu, selain Sepang, 6 daerah lain yang masih kekal di zon kuning adalah Petaling 26 kes, Gombak 22 kes, Kuala Selangor 9 kes, Hulu Selangor 16 kes, Klang 4 kes dan Sabak Bernam 3 kes. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Seorang lelaki maut selepas keretanya dirempuh sebuah kereta yang dipandu melawan arus, dipercayai akibat pengaruh alkohol di Jalan Pintasan Kuantan, Pahang. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Muhammad Nur Yusof Ali berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 9.20 malam tadi di Jalan Bypass dekat Bukit Rangin. Mangsa dikenali sebagai Irwan Herman Kamarudin, 41, meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala dan dada. Mangsa yang memandu kereta Toyota Yaris difahamkan dalam perjalanan dari rumah di Sungai Isap Perdana ke Gebeng kerana bekerja shift malam. Kenderaannya dirempuh sebuah kereta Toyota CHR yang dipandu melawan arus dan dalam keadaan berbahaya. Kereta itu dipercayai mula dipandu melawan arus dari susur masuk Jalan Pintasan Kuantan di Semambu menyebabkannya hampir bertembung dengan beberapa kenderaan yang mengelak daripada berlanggar. Kereta Toyota CHR itu dipandu seorang lelaki berusia 42 tahun dan bekerja sebagai peraih ikan. Dipercayai mengambil minuman keras di rumah kawannya di Semambu sebelum kejadian. Lelaki itu turut cedera ringan di kaki dan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan sebelum direman hari ini bagi membantu siasatan. Mayat mangsa juga dihantar ke HTAA untuk bedah siasat yang akan dijalankan selepas selesai ujian COVID-19. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh bahagian tepi sebuah kereta yang terbabas dan terbalik di Lebuh Raya Utara Selatan. Kemalangan berlaku jam 10 malam tadi di kilometer 452 arah Rawang ke Sungai Buloh, Selangor. Kereta terbabit dipercayai hilang kawalan ketika hujan renyai lalu terbabas ke penghadang jalan sebelum terbalik di laluan kiri.
Mangsa menunggang motosikal dari arah sama dipercayai gagal mengelak lalu merempuh kereta berkenaan. Difahamkan pemandu kereta pada awalnya telah memberi amaran secara manual, namun keadaan gelap di kawasan berkenaan. Mangsa dikenali sebagai Nasir Ismail berusia 54 tahun bertugas di stesen KL Sentral. Mangsa maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Mayat dihantar ke Hospital Sungai Buloh dan kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua beradik cilik gemar berniaga karipap sejuk beku sejak PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Meskipun kuih berkenaan bukan juadah tradisi ketika Aidilfitri, mereka tetap meneruskan hobi itu untuk memenuhi masa lapang kerana tiada sesi persekolahan. Ikuti laporan Siti Khadijah Jaafar. Is Takisha Balkish 11 dan adiknya Is Darwisha Dania Izzuddin 10 tahun tidak mahu membuang malah bertekad mempelajari teknik penyediaan karipap yang mana mereka mengambil masa kurang seminggu untuk mahir. Karipap berkenaan berintikan kentang dan sardin. Beginilah rutin harian yang dilalui oleh kedua-dua beradik ini bagi menyiapkan kuih karipap ini, yang mana kedua-dua mereka ini akan mula menyiapkan karipap ini seawal jam 7.30 pagi, yang mana proses ini mengambil masa antara 2 ke 3 jam untuk siap sepenuhnya. Satu pek yang mengandungi 10 keping karipap dijual dengan harga RM6. RM1 daripada hasil jualan akan disalurkan kepada tabung COVID-19. Malah karipap ini juga disumbangkan kepada petugas barisan hadapan, antaranya petugas kesihatan, pasukan trafik dan juga media. Yang susah kalau nak buat karipap ni ialah letak inti, sebab kita kena agak-agak, kalau dia terbanyak nanti bila kita nak claim tu dia terkeluar inti dia. Lepas tu kalau sikit sangat nanti orang pun kata kita sikit sangat. 100 lebih macam tu. Biji. Penat tak nak buat karipap tu? Penatlah juga. Harap-harap sedap. Dan diorang boleh beli lagi dekat karipap QDIS. Disebabkan produk ini semakin diterima ramai, ibu kanak-kanak ini merancang mengkomersialkannya. Apa yang saya penat ialah mungkin kita akan tambah lagi tim QDIS. Kita akan tambah dan mungkin kita akan start buat in case diorang dah start sekolah. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3. 172 kes baru yang positif COVID-19 semalam mengundang kebimbangan umum apabila angka itu melonjak naik sekali ganda berbanding 60 kes kemarin. Selain bimbang, ada yang mendakwa kebenaran merentas negeri bagi individu tertentu dengan alasan kerja dan kecemasan sebagai punca kes yang positif naik mendadak. Sejauh mana kebenaran fakta berkenaan? Kementerian Kesihatan dalam kenyataan di laman sosial Facebook menjelaskan daripada 172 yang positif, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dan 167 kes penularan tempatan. Daripada jumlah itu, 159 kes melibatkan bukan warga negara tempatan. Dan daripada 159 kes ini, 112 kes dikesan berlaku di 3 depo tahanan imigresen iaitu di Bukit Jalil, Semenyih dan Sepang. Warga asing atau orang kena tahan OKT itu telah diasingkan lebih awal daripada masyarakat tempatan dan kes-kes baru itu disebabkan jangkitan dalam kalangan tahanan dalam depo berkenaan. Bagi KKM, jangkitan itu lebih mudah dikawal kerana berlaku dalam kawasan yang dikawal. Strategi sasaran tertumpu yang digunakan KKM akan lebih berkesan untuk mengesan pesakit. Ia tiada kaitan dengan kelonggaran rentas negeri yang diberikan kepada individu tertentu dan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Justru, andaian yang mengaitkan jumlah kes yang naik mendadak akibat kesan rentas negeri adalah tidak benar kerana ia hanya dapat dilihat dalam tempoh 14 hari dari sekarang. Ia termasuk jika ramai yang tidak mematuhi SOP ketika menziarah, kes boleh meningkat berkali ganda dan ini dapat dilihat dalam tempoh 14 hari dari sekarang. KKM dalam pada itu meramalkan bilangan kes baru terus bertambah dalam tempoh 2-3 hari ini dan sebahagian besar melibatkan warga negara asing di depo tahanan. Ia berlaku kerana 2 sebab, iaitu pemeriksaan lebih menyeluruh di 3 depo terlibat dan keputusan hasil ujian makmal yang sebelum ini belum diketahui.
Satu pelan tindakan khusus dilaksanakan Malaysia Airlines Berhad bagi menyelenggara 81 pesawat komersialnya sejak penularan COVID-19 menjadi serius pertengahan Mac lalu. Ia selepas hampir separuh kapal terbang milik syarikat penerbangan itu terpaksa direhatkan, namun ia tetap perlu diselenggara dengan baik. Wartawan Khairul Rizwan Azizan ke KLIA membuat tinjauan berikut. Pintu masuk utama negara ini yang menerima hampir 40 juta penumpang tahun lalu kini sepi. Namun segala kemudahan dan infrastruktur yang ada di bangunan terminal termasuk kapal terbang yang direhatkan ini perlu diselenggara. Ia kerana akibat cuaca panas dan kilat, sistem pesawat akan dikompromi sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Serentak dengan itu, penjajaran semula pengurusan kaki tangan semasa PKP ini dilakukan agar pesawat diselenggara dengan berhemah. Deretannya adalah deretan kapal kita sahaja Malaysia Airlines Berhad. Jadi kita akan pastikan sekurang-kurangnya seorang anggota kita mengawal selia kapal di sinilah, di zon ini. Malaysia Airlines turut terlibat dalam penerbangan membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Setiap operasi penerbangan didahului dengan penilaian risiko agar aspek keselamatan kaki tangan dan penumpang dijadikan sandaran utama. Sebelum kes COVID-19 melanda, walaupun setiap penumpang perlu menjalani proses saringan sebelum menaiki pesawat, namun proses disinfeksi kabin pesawat masih lagi diteruskan sebagai aspek tambahan keselamatan dan juga keselesaan penumpang yang lain. Dan tempoh pembersihan misalnya seperti pesawat 737-800 ini yang mungkin sebelum ini hanya mengambil masa antara 7 minit, namun kini masa yang diambil adalah antara 40 hingga 60 minit bagi proses disinfeksi dan juga sanitasi yang bagi memastikan pesawat ini benar-benar bersih dan juga selamat untuk dinaiki. Kita menggunakan peralatan chemical yang disediakan oleh pihak penerbangan, iaitu kita menggunakan Net Biochem DSM ASM1425. Jadi kita guna chemical itu untuk mendisinfeksi semua dalaman pesawat. Kabin yang kita nampak, kursi, IFE, seat buckle, headrest, kompartmen dan juga galley dan toilet. Selain itu, komponen penting seperti enjin, tangki minyak dan peralatan avionik turut diberi penekanan apabila pesawat tidak digunakan untuk tempoh yang lama. Mengambil contoh tangki minyak, proses pembersihan dilakukan bagi mencegah pembiakan mikrob, manakala bahagian enjin dan exhaust ditutup untuk mengelak kelembapan dan kesan karat. Tangki minyak pula tidak boleh dibiarkan kosong, sebaliknya ia harus diisi pada kadar 10% walaupun pesawat tidak digunakan. Selain itu, enjin setiap pesawat akan dihidupkan dalam selang masa 15 hari termasuk sistem berkaitan seperti pengudaraan dan pendingin hawa. We clock in 41 aircraft on long-term parking program, and then after that we slowly catch up when the demand came in for usage of the aircraft. We start reactivate the aircraft. So macam kejutkan dia bangun daripada tidur lah. Laporan Khairul Rizwan Azizan, TV3. Kami dari Pasukan Angkatan Udara Polis Diraja Malaysia, Pangkalan Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami dari Task Force Pemantau Sempadan Malaysia Indonesia PDRM Kontijen Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mewakili warga Amanah Timur Tentera Laut Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sedia berkebun. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dengan kenaikan hampir 1,000 kes dalam masa 24 jam dengan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melepasi 34,000 kes. Menurut statistik dari Johns Hopkins University, 3 negara kini melepasi angka 30,000. Amerika Syarikat kekal sebagai negara merekodkan kematian tertinggi dan melepasi 98,000 kes. United Kingdom dan Itali berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing mencatatkan lebih 36,000 dan 32,000 kes. Manakala negara keempat dan kelima adalah Perancis dan Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 28,000 dan 26,000 kes. Dalam pada itu, dunia terus menyaksikan perkembangan positif berdasarkan kepada bilangan pesakit yang telah pulih. Sebanyak 2.196 juta pesakit COVID-19 sembuh di seluruh dunia dan dibenarkan discharge. Kami, mahasiswa dari Mansura Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dari Doha, Qatar. Kami di sekolah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar Malaysia di Auckland, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian buat waktu ini, teruskan sambutan Aidilfitri dalam suasana harmoni agar generasi masa depan dapat menghargai kepelbagaian agama dan budaya sekaligus menyemai perasaan cintakan negara. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo